Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Ahmad Ali serta Ustaz Sofiyuddin bin Hashim dan Ustaz Muhammad Faizul Azmi bin Haji Ramli akan membentangkan pembentangan iaitu kami membentangkan berkenaan dengan isu kesantunan tingkah. Ambil satu isu lah, iaitu kes berkaitan guru mencabul murid. Pengertian kesantunan. Apakah yang dimaksudkan dengan pengertian kesantunan? Pengertian kesantunan tingkah laku menurut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud kesantunan atau perihal santun adalah kesopanan dan kehalusan budi bahasa atau kehalusan budi bahasa atau budi pekerti pula merujuk kepada seseorang yang mempunyai perangai akhlak, tingkah laku, kelakuan dan watak yang baik. Berdasarkan rujukan kamus dan pendapat tokoh-tokoh akademik, dapatlah diringkaskan bahawa seseorang yang santun bukan sahaja perlu menjaga tutur kata, malah tingkah lakunya juga perlu dijaga. Oleh itu, nilai kesantunan tingkah laku ini perlu ada dalam diri setiap guru kerana guru merupakan role model yang menjadi contoh dan teladan kepada murid-murid. Berkenaan santun perlu ada pada diri seseorang guru kerana seseorang guru merupakan tauladan ataupun teladan contoh kepada murid-murid. Yang murid nampak kepada guru, kelakuan guru, dia akan ikut kerana al-hal iaitu kelakuan lebih diterima berbanding daripada aspek pengajaran. Okey. Ringkasnya, kelakuan adalah dari sudut perbuatan dan juga tutur perlu ada pada seseorang guru iaitu kelakuan dan watak yang baik, supaya watak dan juga yang baik akan menjadi contoh, akan diikut oleh murid-murid kita. Okey. Seterusnya, satu isu semasa yang kami akan bahaskan dalam pembentangan ini iaitu berlaku pada 10 Disember tahun 2020 yang kami ambil daripada Keratan Akhbar Berita Harian, yang mana seorang pengetua sebuah sekolah menengah agama di Machang ditahan polis kerana dipercayai merogol pelajarnya. Itu suspek ni berumur 45 tahun dan pelajar dia iaitu mangsa tingkatan 3 iaitu berumur 15 tahun. Dipercayai bercinta dan sentiasa berhubung tanpa pengetahuan keluarga. Okay, modus operandi yang dilakukan suspek adalah dengan mengajak mangsa ke sekolah iaitu dipercayai beberapa kali seminggu ketika ketiadaan murid lain serta guru. Kejadian rogol itu dilakukan di sekolah dan kes ini disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Kesiasaan. Isu inilah kami akan bahaskan, akan analisis selumatnya dan kita teruskan kepada analisis. Okey, baik. Kes ini iaitu pengetua berkenaan yang mana merogol muridnya yang berusia 15 tahun ataupun tingkatan 3 ini, ada beberapa yang mana pelanggaran yang dilakukan oleh pengetua. Itu isu cabul murid ini merupakan pelanggaran kod etika keguruan, telah melanggar kod etika keguruan. Apakah yang dimaksudkan kod yang dilanggarkan oleh pengetua berkenaan? Kod etika guru menjelaskan dalam tanggungjawab terhadap profesen keguruan adalah sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesen perguruan. Dalam kod etika profesen perguruan adalah menegaskan bahawa guru haruslah sentiasa menjaga tingkah lakunya supaya
keprofesionalannya tidak tercemar akibat kehilangan kepercayaan orang ramai terhadap profesi perguruan. Okay, baik. Dalam kenyataan ini, saya nak jelaskan setiap tindak tanduk dan sikap guru lakukan adalah mendapat perhatian masyarakat sekeliling. Dia akan mendapat perhatian masyarakat sekeliling. Terutamanya siapa? Terutamanya pelajar dan juga penjaga ataupun ibu bapa. Baik, tingkah laku ataupun cabul rogol kepada anak murid ini, isu ini menyebabkan pihak ibu bapa dan juga khalayak ramai masyarakat ni akan memandang ketidakpercayaan kepada profesion perguruan. Jadi guru ini telah melanggar kod etika ini, iaitu menyebabkan imej guru tercemar kerana menyebabkan ada kesan dia, iaitu kesan guru gagal menjaga tingkah laku ni akan menyebabkan apa? Imej guru seluruh Malaysia dipersoalkan. Masyarakat tidak akan mempercayai guru yang mana telah mengambil peranannya sebagai pengganti ibu bapa di sekolah. Ketiga, akan dipersoalkan sifat profesional guru. Dan yang keempat, telah mencabar kewibaan profesi perguruan di negara kita. Ini adalah menyebabkan imej guru tercemar. Hasil daripada kes tadi itu menyebabkan imej guru tercemar dan telah melanggar kod etika keguruan. Seterusnya, juga pelanggaran kepada perintah-perintah am kerajaan, yakni tata kelakuan dan tata tertib. Kes ini telah melanggar perintah-perintah am kerajaan, iaitu pertama, Peraturan 4/2 tidak boleh membelangkangkan tugas demi kepentingan peribadi, menggunakan pengaruh untuk kepentingan diri, berkelakuan mencemarkan imej diri dan negara serta lain-lain. Serta berlaku juga pelanggaran Peraturan 4/A, iaitu gangguan seksual. Tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain. Jadi dua peraturan ini telah dilanggar, iaitu langgar tata kelakuan dan tata tertib. Okay. Kemudian kes ini juga isu cabul murid juga merupakan pelanggaran kepada undang-undang. Sebagaimana sebagaimana saya bahaskan tadi bahawa kes ini telah disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Kesiasaan. Okay. Iaitu telah melanggar dalam Seksyen 376. Okay. Kita juga timbul juga yang mana berumur kurang daripada 16 tahun. Okay. Undang-Undang Kanun Kesiasaan Malaysia, iaitu Kanun Kesiasaan Malaysia, menjadikan sebarang hubungan seksual antara lelaki dengan wanita di bawah umur 18 tahun adalah sebagai rogol, sama ada dilakukan dengan kerelaan wanita itu ataupun tidak. Ini juga disebut sebagai rogol statutori, iaitu bermakna tidak kira apa juga alasan yang diberikan, jika didapati wanita itu di bawah umur 16 tahun. Okey, ini kita highlightkan. Kalau umur bawah 16 tahun berlakunya hubungan seksual yang dilakukan, maka dikira sebagai jenayah. Itu jenayah apa? Jenayah rogol. Hukuman yang dikenakan jika disabit jenayah rogol yang terdapat dalam Seksyen 376 Kanun Kesiasaan adalah barang siapa melakukan rogol hendaklah dihukum penjara tidak kurang daripada 5 tahun dan tidak lebih daripada 20 tahun dan hendaklah kenakan hukuman sebat. Okey. Okey, baik. Ringkasnya, dalam isu ini, pengetua berkenaan iaitu suspek telah melanggar 3 perkara. Yang pertamanya adalah kod etika keguruan. Kedua, telah melanggar perintah-perintah am, iaitu perintah 4/2 dan juga perintah 4/A, dan merupakan melanggar Undang-Undang Kanun Kesiasaan di bawah Seksyen 376. Baik, saya teruskan pembentangan ini kepada Ustaz Sofiuddin. Tafadhal mashkura wa ma'jura.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Muhammad Hafiz bin Ahmad Ali atas pencerahan ataupun untuk permulaannya. Dan saya Safiuddin bin Hashim akan meneruskan perbincangan berkenaan dengan isu ini. Saya akan simpulkan dalam 3 tajuk utama atau 3 isi utama, iaitu yang pertama sekali adalah saya akan simpulkan dalam apakah punca gangguan seksual tersebut. Kemudian saya akan menerangkan berkenaan dengan yang keduanya, implikasi hukuman terhadap guru, dan yang ketiganya adalah cara kita nak mengatasi permasalahan guru yang melakukan gangguan seksual, khususnya mencabul ini. Ini yang saya akan kupas. Kita terus kepada punca gangguan seksual. Okey, mengapakah perkara ini boleh berlaku? Ini kita punya persoalan, mengapakah benda ini boleh berlaku kepada guru sendiri. Guru ni dianggap mulia pada mata masyarakat. Mengapa benda ini boleh berlaku? Apakah punca-puncanya? Kita tengok. Menurut Clark 1991, yang mana bahawa menyatakan bahawa pergerakan pelajar wanita itu dan juga revolusi seksual adalah antara faktor yang didapati sebagai penyumbang besar kepada berkembangnya masalah sosial ini. Dan juga kita nak lihat apakah antara punca-punca tingkah laku negatif bagi kes gangguan seksual mencabul ini adalah yang pertamanya adalah berkenaan dengan kurangnya guru ini memahami etika keguruan. Guru ni kurang memahami etika keguruan. Kenapa benda ini berlaku? Ini mungkin berlaku disebabkan kemungkinannya profesion keguruan ini bukanlah pilihan yang utama bagi guru yang melakukan permasalahan, melakukan gangguan seksual terhadap murid ini. Sebab apa? Sebab guru ni tidak memahami apa dia etika keguruan yang perlu ada dalam diri seseorang guru. Etika inilah yang apabila ada etika ini, kebertanggungjawaban guru itu terhadap mendidik murid itu akan otomatik akan ada dalam diri masing-masing. Kita akan buat benda yang di luar batasan, di luar batas pemikirannya. Etika inilah yang meletakkan guru-guru ini tidak melanggar kod etika. Masalah kalau dah tidak memahami etika keguruan, maksudnya guru tersebut mempunyai masalah. Ini adalah salah satu tugas tanggungjawab guru. Yang pertama sekali sebelum menjadi guru, faham, hadam etika keguruan itu. Okey, yang keduanya kita tengok. Sebagai guru kita sedia maklumlah perkara-perkara yang mana berkenaan dengan pergaulan. Guru tidak boleh menjaga, yang mana kalau guru tidak dapat nak menjaga hubungan dengan murid ni, seperti benda-benda macam ni lah menjadi punca guru tidak boleh menjaga batas-batasan pergaulan. Guru, khususnya guru lelaki lah, kebanyakannya guru lelaki lah yang isu-isu ni berhubung kait guru lelaki dan juga pelajar perempuan. Maupun sebaliknya, ada juga guru perempuan dan pelajar lelaki, tapi dikhususkan dalam isu ini adalah berkenaan dengan guru tidak menjaga batas-batasan pergaulan dalam antara guru lelaki dan guru perempuan. Ini punca. Tak menjaga agama pun kurang. Ini yang menjadi sebab didikan agama itu adalah perkara yang utama. Guru mesti dapat menilai mana yang haram, mana yang halal dilakukan. Tergamakkah guru nak lakukan perkara yang terkutuk seperti ini? Lakukan benda macam ni untuk kepuasan diri mereka.
Sebab apa? Sebab kesedaran agama itu tidak menggunakan ilmu yang dipelajari semasa di sekolah, semasa di institut pengajian guru, pendidikan guru, IPG, tidak diadaptasikan dalam pengajaran. Ini amat-amat menduka citakan bagi kita sebagai guru. Dan kesannya, kalau tak dibendungkan dengan secara cepat, ia akan merebak dan akan mencerminkan bahawa guru itu sendiri, guru itu sendiri, yang khususnya jika guru itu beragama Islam, bila mencadangkan imej agama itu sendiri. Sebab agama adalah meletakkan, secara asasnya agama adalah meletakkan batasan-batasan pergaulan antara guru lelaki dan khususnya antara guru lelaki dan murid perempuan itu sendiri. Ini perlu ambil part. Okay, yang ketiganya, apakah punca gangguan seksual? Guru ni yang mempunyai gangguan seksual ni, puncanya adalah mereka mempunyai masalah keluarga. Seperti isu-isu berlakunya kes perceraian dan guru ni tak dapat kasih sayang daripada keluarga mereka, dan menjadikan sebab tu menjadikan tekanan yang melampau, tak dapat nak lepaskan di mana-mana, dan akibatnya muridlah yang menjadi punca yang melepaskan ataupun gangguan seksual itu berlaku, khususnya isu cabul ini. Kita lihat menurut teori sexuality yang menjelaskan bahawa perkembangan hidup ataupun tingkah laku manusia ni adalah didorong oleh kemahuan. Sebab apa? Sebab dia tak sebab ni dia dalam keadaan tidak stabil. Guru ni ambil jalan mudah lakukan seksual kepada gangguan seksual kepada anak muridnya, dilepaskan. Sebab apa? Sebab dia tidak diambil edah oleh keluarganya sendiri. Mungkin tekanan ini pun adalah satu punca gangguan seksual berlaku. Jadi, yang keempatnya, punca adalah kena dengan bebanan kerja. Dia tahu bebanan kerja ni tak diambil tindakan yang baik oleh guru, akan menyebabkan tindakan negatif berlaku. Seperti punca gangguan seksual inilah. Sebabnya hidup seorang-seorang, stres, tak boleh nak kontrol, dan nak dapat dia lepaskan dia punya bebanan kerja tu kepada murid tersebut. Okey, kita tengok sikit menurut Khairia Kauf 2000 yang mengatakan stres guru ni merujuk kepada pengalaman guru tersebut, emosi yang tidak diingini seperti tekanan, menghadapi tekanan, kekecewaan, kebimbangan, kemarahan dan juga kemurungan. Iaitu akibatnya daripada tugas sebagai guru. Guru ni bebanan kerja terlalu tinggi. Dia dapat dah stres, tak dapat nak fikir mana yang baik, mana yang betul, mana yang baik, mana yang buruk. Ini yang menyebabkan guru tersebut melakukan perkara tersebut, gangguan seksual ini terhadap murid. Dan kesannya, kalau kita tengok, akan lain tak bukan daripada punca ini akan mencalarkan imej perguruan itu sendiri. Ini yang kita nak kan. Dan seterusnya kita terus kepada implikasi hukuman terhadap guru. Tadi dah dikupas oleh Ustaz Hafiz Ali berkenaan dengan kesan yang akan dimuat oleh guru, dan ini kita ambil sedikit implikasi hukuman terhadap guru tersebut jika terbabit dalam permasalahan ini. Jadi kita tengok enakmen peraturan tata kelakuan dan tata tertib dalam perkhidmatan awam 4.2. Seorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh memburuk-burukkan dan mencemar nama baik perkhidmatan awam. Contohnya kita khususkan dalam isu gangguan seksual ini. Yang mana daripada implikasi dia, pegawai tersebut
akan hilang keistimewaan yang dapat seperti mana pegawai yang lain. Yang pertama ni adalah amaran. Ini amaran ni selalunya yang minimum. Dia selalunya dalam tempoh 1 tahun, 12 bulan. Maksudnya dalam tempoh 12 bulan ni, amaran akan dikenakan. Dan yang kedua ni denda. Ni amaran ni, sebagai contoh ni, ada satu kes dekat sekolah saya juga yang lama, ada satu aduan daripada parent yang menyatakan anak dia telah diganggu ataupun ganggu oleh seorang guru lelaki, tapi tak ada bukti. Sebab sekarang ni pun macam-macam kan, tak ada daripada murid itu sendiri, daripada parent yang mendengar daripada murid itu sendiri, dan telah diambil tindakan oleh pentadbir sekolah. Mereka pun siasat, maksudnya pelajar perempuan tu pun ada masalahnya sendiri, dan kita tak nak benda ini berlaku. Terus pihak sekolah telah menukar guru tersebut ke sekolah lain. Ini sebab apa? Sebab tak ada bukti yang kukuh menyatakan guru tersebut melakukan permasalahan tersebut. Dalam bukti ini hanya di murid tersebut je yang menyatakan, yang mengadu. Nak ikutkan guru tersebut adalah guru yang baik. Ini antara implikasi pegawai. Ini kita perlu menjaga, perlu menjaga dengan baik kita punya kelakuan sebagai guru, khususnya di sekolah. Yang kedua, denda. Denda ni dah jadi, dia akan berlaku lah. Dan yang ketiga, rujuk hak keistimewaan pegawai itu sendiri. Rujuk hak ni, dia tak dapatlah hak keistimewaan seperti jawab-jawab lain. Kemudian ada juga yang ditangguhkan pergerakan gaji. Ini antara benda-benda kesan yang akan ditanggung oleh pegawai yang terjebak dalam isu, khususnya dalam isu seksual ini di sekolah. Okay, yang kelima, turun gaji. Turun gaji ini dia ada tempoh yang telah dipaparkan dalam skrin. Dan juga yang keenam, turun pangkat. Dan turun gaji mestinya akan diturunkan pangkat. Ini. Dan akhir sekali, tak nak, kalau tak dapat jika disabitkan kesalahan guru tersebut, dia akan dirucukkan daripada jadi menjawab jawatan penjawat awam. Ini kalau boleh ni kita elakkan. Kalau boleh kita tengok balik apakah kesan pada diri kita sebelum melakukan apa perkara, supaya kalau kita nak mendidik, dalam benda kita nak mendidik anak-anak bangsa kita, kita perlu tahu tanggungjawab kita. Itu yang utama sebelum melakukan apa-apa kelakuan atau apa-apa tindakan yang menyimpang daripada profesion perguruan itu sendiri. Okay, seterusnya kita tengok cara mengatasi. Okay, cara mengatasi permasalahan tingkah laku guru yang negatif ini adalah, kalau kita tidak membelum perkara ini, akan menjadi lebih serius. Sekolah maupun pihak PPD, pihak Jabatan Pendidikan Negeri maupun JPM telah menggariskan telah meletakkan dia punya dalam SPL KPM, boleh menyertai kursus ceramah atau bengkel di mana-mana untuk kita guru ni sendiri meningkatkan nilai-nilai tingkah laku. Ini salah satu cara kita nak mengatasi permasalahan ini. Kadang tu kita leka dengan dunia luar, leka dengan nasihat-nasihat luar. Ia tidak ada pegangan diri, tidak ada teguran daripada orang-orang lain di sekeliling kita. Ini kerana kursus ceramah dan bengkel ini boleh meningkatkan nilai-nilai kita, nilai tingkah laku kita, khususnya sebagai guru, supaya lebih bertanggungjawab. Kita ingat balik apakah tujuan kita menjadi seorang pendidik.
Melibatkan guru ni sangat-sangat perlu dititik beratkan. Okey, kita tengok menurut Fuller 1993 yang menyatakan guru melibatkan diri secara produktif dalam proses perubahan. Guru mempunyai tujuan moral yang dikaitkan dengan tugas dan tanggungjawab mereka. Guru ni ada nilai dia, perlu lebih bermoral, nak tunjukkan suri teladan kepada murid, perlu tunjukkan, perlu zahirkan nilai dan moral yang baik kepada murid. Barulah murid itu akan respect, akan hormat kepada guru, bukan murid sahaja, malahan ibu bapa dan juga masyarakat amnya. Mereka akan melihat profesi keguruan ini adalah profesi yang sangat baik. Okey, yang seterusnya, cara mengatasinya. Okey, bukan sahaja kerajaan, NGO pun boleh membantu dalam menyediakan kemudahan dan khidmat kaunseling khususnya kepada murid yang mengalami gangguan. Ini adalah salah satu cara mengatasi. Boleh, sebagai contohnya, boleh meletakkan satu talian yang khusus tanpa menyebarkan ataupun mengeluarkan maklumat-maklumat murid yang terkesan ni, murid yang terganggu dengan isu gangguan seksual ini oleh guru. Boleh letakkan talian ini untuk murid tu menceritakan apa masalahnya. Barulah NGO tersebut ataupun boleh murid tersebut boleh melaporkan cara sebagaimana. Kadang-kadang ni murid ni takut, dia menjadi takut dia melampau, sehingga kan guru tersebut pun dia tak banyak buat, murid tersebut tak berani nak lakukan apa-apa tindakan, nak melaporkan kepada ibu bapa pun dia tak berani. Ini khususnya kerajaan NGO boleh membantu memberikan khidmat kaunseling melalui talian-talian yang khusus ini. Okay. Dan yang ketiga ni, cara mengatasi adalah dengan menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat lah. Kalau kita tengok lebih undang-undang sekarang ni bukan kata tak ketat, tapi nak bagi kita nak, sebab kita ni nak yang mana guru yang bermasalah ni, dia nak bagi guru yang lain lihat, menjadi satu perasaan, mewujudkan perasaan yang gementar, takut nak guru tersebut melakukan perkara yang salah di sisi undang-undang. Itu belum lagi kita nak lihat kalau kita ada agama, dia tahu, kita boleh fikir dengan rasionalnya akan ada pada hari pembalasan nanti. Itu yang sepatutnya difikirkan oleh guru-guru. Tapi kalau dah leka sangat, ini undang-undang ni lah, dekat dunia ni lah yang memberikan tindakan yang awal untuk pencegahan. Seperti mana kita tengok daripada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan man la yarham la yurham, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Kalau guru itu tidak mengasihi pelajar tersebut, guru tersebut tidak akan dikasihi oleh guru-guru yang lain, tidak akan dikasihi oleh murid-murid yang lain, dan juga tidak akan dikasihi oleh masyarakat. Dia perlu mengatasi masalah ini mengikut cara yang betul. Dan insya-Allah kalau profesi guru ni kita angkat sebagai profesi yang terbaik, insya-Allah masyarakat akan pandang guru ni adalah guru yang hebat, guru yang hebat dalam kalangan guru-guru yang terbaik di Malaysia, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada Ustaz Muhammad Faizul Azmir untuk kesimpulannya, dan setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada sahabat saya Ustaz Safiuddin dan juga Ustaz Hafiz di atas pembentangan dan juga huraian yang begitu panjang lebar sekali.
Okey. Sebelum saya membuat kesimpulan kepada semuanya, saya imbas sedikit berkaitan dengan Ustaz Hafiz membentangkan tentang salah satu daripada isu etika guru, isu kesantunan tingkah laku guru, cabul murid. Yang mana kita ketahui berkaitan dengan isu etika guru ni bukan sekadar satu ini, banyak lagi. Antaranya guru yang terpalit, terjebak dengan kancah dadah, dengan isu rasuah, dengan berniaga dalam sekolah, mengemukakan CRK palsu, tidak mengetik perakam, banyak lagi. Jadi ini salah satunya yang mana kita lihat daripada kajian-kajian yang lalu di jurnal dan sebagainya, kita dapati ini di antara isu yang besar sebenarnya, yang ramai yang penjawat awam terlibat. Okey, kalau kita lihat yang Ustaz Hafiz kongsikan ni adalah daripada akhbar pada 10 Disember 2020, baru lagi. Dan pada peribadi saya juga, saya ada kenalan daripada kalangan guru pendidikan Islam sendiri yang mana terjebak dalam kancah ni 2 tahun yang lalu. Ini yang saya berhadapan dengan beliau. Terkejut, tak sangka perkara ni jadi begini. Okey, Ustaz Hafiz telah mencontohkan tentang pengertian kesantunan tingkah laku, analisis kes cabul murid yang melanggar kod etika keguruan, sinopsis yang diberikan begitu padat, Masya Allah, dan kesan bila guru gagal jadi jaga tingkah laku, yang mana imej guru sekolah terjejas, dan juga masyarakat tak percaya guru yang berperanan sebagai pengganti kepada ibu bapa di sekolah tiba-tiba jadi sedemikian. Demikian juga huraian daripada Ustaz Sofiyuddin berkaitan dengan punca gangguan seksual serta implikasi kepada guru. Seterusnya hukuman-hukuman yang boleh dikenakan, antaranya denda, lucut hak, turun gaji, pangkat dan sebagainya. Begitu detail yang diceritakan tadi. Okey, dan juga cara atasi. Yang saya nak simpulkan di sini, yang pertama, guru perlu mempunyai tanggungjawab terhadap profession keguruannya. Guru kena bertanggungjawab terhadap dirinya, terhadap pelajar, ibu bapa, sekolah, masyarakat, rakan sejawat. Ini sebagai seorang guru, dia kena tahu tanggungjawab sebagai profession keguruannya. Yang kedua, dengan menghayati kod etika perguruan, guru dapat melaksanakan tanggungjawab serta tugasnya dengan penuh komitmen dan berdedikasi. Okey, kena hayati betul-betul. Yang ketiga, guru sebagai penjawat awam perlu mematuhi peraturan tata kelakuan dan tata tertib sebagaimana yang termaktub di dalam akta yang mana telah diterangkan tadi. Yang keempat, pematuhan dan penghayatan tata kelakuan ini akan mewujudkan perkhidmatan perguruan yang bersih, cekap dan amanah. Seterusnya, penyelewengan dalam kalangan guru tidak akan berlaku. Yang kelima ni antara yang terpenting, iaitu kena fahami 5 prinsip etika kerja KPM. Apa itu 5 prinsip etika kerja KPM? Yang pertama, niat yang betul. Kita nak jadi seorang pendidik, seorang guru, niat kena betul. Lillahi ta'ala. Ikhlas kerana Allah Ta'ala dalam bekerja. Yang kedua, perlakuan yang baik. Menunjukkan akhlak yang mulia. Buat perilaku yang baik. Yang ketiga, penggerak ke arah kebaikan. Bukan sekadar kita buat baik, kita yang menyebarluaskan kefahaman tentang kebaikan tersebut. Kita kena gerakkan kebaikan tersebut. Yang keempat, memperkuatakan apa yang dikata. Lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa? Allah tegur, Allah tanya kepada kita,
Kenapa kamu menyatakan perkara, menyampaikan ilmu, perkara yang baik, tetapi kamu tidak melakukannya? Ini persoalan. Perlu, yang mana kita perlu perkuatakan apa yang kita katakan. Dan yang kelima, prinsip etika kerja Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu berdisiplin dan beradab. Kena berdisiplin dan beradab, sopan. Tata tertib tu kena jaga. 5 prinsip etika kerja KPM dan 7 nilai utama yang menjadi fokus etika KPM. Apa dia 7 nilai utama tersebut? Yang pertama, amanah, benar, bijaksana, bersyukur, berdedikasi, ikhlas dan juga penyayang. Ini kena faham betul-betul ni. Yang keenam, Akta Pendidikan 1996 merupakan asas kepada sistem pendidikan kebangsaan yang terkandung di dalamnya perkara-perkara berhubung dengan pendidikan negara. Ini ingat, Akta Pendidikan 1996 sangat penting. Akta ini menekankan kepentingan pendidikan untuk semua kaum. Di samping itu kita kena tahu iaitu Akta 685 berkaitan dengan Akta Orang Kurang Upaya, Akta 694, Akta SPRM 2009 yang ada berkaitan dengan isu etika guru ini. Okey. Banyak yang kita kena perlu tahu. Perintah-perintah am kerajaan. Kena tahu macam Ustaz Hafiz terangkan tadi. Yang ketujuh, guru perlu memahami dan menghayatinya demi melahirkan warga negara yang bersepadu demi mencapai matlamat untuk penuhi hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025, iaitu apa? Kerjaya guru sebagai kerjaya profesional. Kerjaya guru sebagai kerjaya profesional. Ini penting. Ya, inilah perjalanan kita dalam pendidikan sebagai PPP. Okey, yang ke-8, sesuatu yang positif perlu dilakukan segera oleh pihak kerajaan, pihak kementerian, pentadbiran sekolah dan juga guru sendiri. Itu penting bagi mengatasi punca-punca tingkah laku negatif guru ini supaya kesan yang lebih teruk dapat dihindari. Berkaitan dengan isu cabul murid ni, dia bukannya melibatkan diri dia seorang, dia melibatkan individu yang lain. Sehingga kan isu cabul ni dia boleh jadi seterusnya tu dicabul dulu. Kemudian rentetan daripada itu akan berlakunya kes rogol. Dan kes penzinaan. Ini yang cukup parah sebenarnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kamu hampiri zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati berzina. Maksudnya jangan kita merogol, jangan kita mencabul. Jaga pergaulan kita supaya tidak terlalu bebas. Ini apa yang diperkatakan oleh Ustaz Sofiyuddin tadi. Okey. Kemudian Allah juga berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tak akan ubah seseorang tersebut, satu kaum tersebut, melainkan dia ubah diri dia sendiri. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinikum ala ta'atik. Kita doakan semoga kita ni terhindar daripada segala perkara-perkara yang tidak baik tersebut. Semoga Allah pelihara kita semua. Okey, yang ke-9, dengan itu hak asasi kanak-kanak diwujudkan demi menjamin dan memelihara hak kanak-kanak itu. Kanak-kanak tidak boleh didiskriminasikan dari segi warna kulit, jantina, bahasa, agama, fizikal dan lain-lain lagi. Okey, kalau kita tengok hak asasi manusia, dia ada hak asasi kanak-kanak yang mana hak perlindungan daripada penderitaan seksual. Okey. Ada juga hak asasi wanita, hak asasi OKU dan sebagainya. Okey.
Dan yang terakhir, imej guru perlu dipelihara. Dan pegangan agama perlu kuat serta melaksanakan pegangan agama tersebut. InsyaAllah, dengan kesimpulan ini, maka berakhirlah perbentangan daripada kami, dan ini adalah rujukan yang kami laksanakan, yang kami rujuklah. Segala kekurangan kami minta maaf banyak-banyak, dan semoga ianya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.